لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Kita menghabiskan dahulu tentang masalah sifat-sifat anak-anak Adam. Hari ini kita terus masuk pada bab yang ke-27, bab maja'a fi sya'mi. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan negeri Syam. Termasuk satu hadis yang pendek daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qurrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. La yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah." Hasan sahih. Daripada Qurrah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila rosak orang-orang Syam, maka tiadalah kebajikan pada kamu. Sentiasa ada satu puak daripada umatku yang sentiasa berkemenangan. Tiada memberi mudarat mereka itu, mereka yang tiada menyamai mereka itu hingga berdirinya kiamat. Dan satu lagi hadis, an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala, qultu ya Rasulullah aina ta'muruni? Qala ha huna, wa naha bi yadihi nahwa Syami. Daripada Bahzi bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya, berkata, kataku ya Rasulullah, di manakah engkau suruh aku tinggal? Maka Nabi menghalalkan di sana dan ditunjuknya dengan tangannya ke negeri Syam. Juga hadis yang kita baca ni hadis yang hasan lagi sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua hadis sahih yang dibacakan tadi, Nabi menyebut tentang dua hadis tentang negeri Syam, ataupun sekarang ni kita sebut sebagai negeri Syria, ataupun dalam bahasanya ialah Suraya, ya, ataupun Suria, ataupun Syam. Dulu disebut sebagai Syam, sekarang kita sebut sebagai Syria. Kenapa yang Nabi sebut tentang negeri Syam ataupun negeri Syria? Kalau tuan-tuan, dalam ulama-ulama mengatakan kalau Nabi tidak berpindah ke Madinah, maka Nabi akan berpindah ke Syam. Kalaulah kata Nabi ni tak jadi pindah ke Madinah, maka Nabi ni akan pindah ke Syam. Pasal apa? Pasal Madinah dan Syam ni keadaan masyarakatnya adalah masyarakat yang baik. Keadaan masyarakatnya, negerinya, negeri yang baik. Negeri yang lemah lembut. Negeri yang tenang-tenang. Maka orang di Syam ni ialah orang yang tenang-tenang. Sampai sekarang ni tuan-tuan, yang mana mengaji di Syria ni, memang akan dapat membezakan di antara masyarakat Jordan dengan masyarakat Syria. Syria lebih bersopan santun. Syria lebih lembut daripada Jordan. Kerana apa? Kerana yang Nabi sebut keistimewaan Syam. Nanti kita akan baca tentang keistimewaan. Sehinggalah bila ditanya oleh seorang sahabat Nabi, kalau aku tak mau duduk di Madinah ni, aku nak duduk di mana? Maka kata Nabi, kamu duduk di Syam. Kamu tinggal di Syria. Mesti ada satu benda hebat berkaitan dengan Syria ini. Ketahuilah wahai saudara, adalah negeri Syam ialah yang masyhur sekarang dengan nama Syria, iaitu duduknya di antara negeri Mesir dan negeri Turki, dan di timurnya ialah tanah Arab, dan di sebelah baratnya pula Laut Putih. Maka negeri Syam ini satu negeri tua, cukup besar dan makmur, dan masyhur di dalam dunia ini selama-lamanya. Daripada dulu lagi tuan-tuan, orang Rom cukup minat kepada Syria. Tetapi mereka tidak pernah minat kepada Madinah. Habis saja pada tahap Syria. Mereka tak menjangkau lebih daripada Syria. Orang Syam diperintah oleh zaman pada masa itu oleh orang puak-puak Rom. Kenapa puak-puak Rom ini tidak berminat ke Madinah?
Hanya mereka berminat setakat Syam saja. Kerana Syam negeri yang makmur, negeri yang mempunyai kemakmuran, negeri yang kaya, negeri yang masyhur, negeri orang bersedak-sedak dan bersuka-suka di dalam dunia. Dan Madinah ni ada apa? Dan mereka tidak pernah menjangka pun bahawa Madinah di satu hari akan menguasai Syam. Sebab itu bila Nabi Muhammad berpindah ke Madinah, mereka tak kisah pun. Daripada Mekah berpindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah, orang Rom tak kisah. Sebab apa tak kisah? Walaupun bukan nama mereka tu Aiman. Mereka tak kisah sebab mereka tak sangka bahawa orang Arab boleh mengatasi mereka. Mereka tidak sangka Madinah di dalam tempoh 10 tahun saja boleh menyeberang sampai ke negeri Syam. Sebab itu mereka, bila berlaku saja Nabi Muhammad mempunyai kekuatan yang tersendiri, orang Rom di Syam itu sudah risau. Sebab itu berlaku beberapa peperangan di zaman Rasulullah dan selepas itu, selepas kewafatan Rasulullah dengan puak-puak Rom daripada Syria. Kerana apa berlaku? Kerana mereka melihat bahawa potensi umat Islam akan naik. Mereka tak pernah sangka benda ini. Sebab tu mereka tak berminat kepada Madinah. Mereka bukan minat pun. Biarlah Muhammad pilih. Biarlah Nabi datang ke Madinah. Tak boleh jadi apa pun. Rupa-rupanya di Madinah inilah pergerakan Islam bermula. Di Madinah inilah membentuk sebuah kerajaan Islam. Membentuk sebuah masyarakat moden. Membentuk sebuah masyarakat yang sangat hebat. Yang akhirnya Syria pun tunduk kepada mereka. Malah bukan setakat Syria, 2/3 dunia tunduk kepada Islam. Bermula daripada mana? Bermula daripada Madinah. Mereka rasa dah cukup apa yang ada di Syria. Buah-buahan yang banyak, hasil bumi yang banyak, masyarakat yang bagus, iklim yang bagus, tak payah nak pergi jauh lah. Maka mereka tidak berminat kepada Madinah dan Mekah. Sebaliknya Mekah dan Madinah pula yang pergi berniaga di Syam. Kita belajar tentang Rasulullah mengikut rombongan bapaknya, bapak saudaranya untuk berniaga di Syam. Begitu juga ketika Rasulullah sudah remaja, sudah belia remaja, Rasulullah pergi berniaga di Syam. Kenapa Syam begitu hebat? Kerana penguasaan Rom pada masa itu menjadikan negeri Syam itu adalah negeri perdagangan yang masyhur. Baik, kemudian dengan kerana bagusnya udaranya dan mewah makan minum di dalamnya dan banyak orang di dalamnya, sampai sekarang ni tuan-tuan, kita pergi ke Syria, apa yang disebut dalam kitab yang 68 tahun kitab ini ditulis, kita jumpa. Di Syria, negeri yang tua, macam tuanya Mesir. Di Syria, negeri yang cukup besar. Di Syria, negeri yang makmur, negeri yang masyhur, negeri yang bagus udaranya, makan minum pun mewah, keadaannya cukup banyak sejarah. Malah di situlah tempat perkuburan beberapa banyak nabi dan ulama dan para wali Allah. Dan di dalamnya pula terdiri beberapa khalifah Rasulullah daripada kerajaan Bani Umayyah. Maka daripada zaman berzaman, negeri ini di bawah takluk raja-raja besar. Bermula daripada satu raja besar berpindah kepada raja besar yang lain, sehingga zahir agama Islam. Lalu orang Arab memiliki negeri Syam, diambil dengan perang daripada perintah kerajaan Rom pada masa itu. Tuan-tuan dirahmati Allah, sekarang ini pun Syria menjadi igawan negara-negara Arab, menjadi igawan dan mimpi ngeri kepada Amerika. Dua negara yang dikatakan boleh memberikan igawan yang buruk kepada Amerika sekarang ialah Iran dan Syria. Sebab itu dalam agenda Amerika, dua negara ini tidak pernah terkeluar daripada agenda. Kadang-kadang nak dibuat sekatan kepada Iran dan kadang-kadang sekatan nak dibuat kepada negeri Syria. Sampai sekarang. Kenapa yang Amerika, yang Yahudi cukup takut kepada negeri Syria? Saya dah sebut pada tuan-tuan, orang Yahudi pun baca juga hadis.
Kadang-kadang orang Yahudi mengkaji hadis lebih daripada kita. Mereka hafal hadis lebih daripada kita lagi. Nabi dah sebut dalam hadis ni, nak tengok bangsa Arab berjaya atau tidak, tengok kepada Syria. Berjaya Syria, berjayalah negara Arab. Kalau rosak negara Syria, rosaklah negara Arab. Sebab itu negara Syria ini sampai sekarang dibuatkan tekanan demi tekanan. Sebab dia menentukan survival orang-orang Arab itu. Selagi mana Syria itu tidur, maka nyenyak tidurlah bangsa Arab. Bila orang Syria bangun, maka orang Arab pun akan bangun. Maka untuk menidurkan orang Arab, musuh-musuh Islam mesti menidurkan Syria terlebih dahulu. Maka tanggungjawab umat Islam ialah membangunkan Syria daripada tidur. Membangunkan Syria daripada lali. Bila umat Islam berjaya membangunkan Syria, maka bangsa Arab tidak akan dapat lagi diperkotak-katikkan, ataupun umat Islam tidak lagi diperkotak-katikkan. Baik, dan Nabi kita pun telah memuliakan negeri Syam sebagaimana yang termasyhur di dalam sejarah, dan memuliakan segala penduduk Syria. Dan berkhabar Nabi kepada sahabat-sahabatnya dengan kemuliaan Syam dan penduduknya. Mulialah orang Arab selepas daripada wafat Nabi. Kalau nak tengok orang Arab hebat, kena tengok kehebatan Syria. Sekarang ni tuan-tuan, orang Arab tak hebat. Walaupun mereka kaya dalam dunia, tapi tak hebat. Palestin yang menjadi jiran mereka pun mereka tak dapat tolong. Iraq yang menjadi bangsa Arab. Iran bukan bangsa Arab. Iran bangsa lain. Ya, Iraq itu bangsa Arab. Iraq tu pun tak dapat mereka tolong. Sedangkan kekuatan bangsa Arab cukup hebat. Bagi pada segi minyak, wang ringgit yang tak terkira banyak. Sepatutnya bangsa Arab menjadi bangsa yang paling kuat kerana kekuatan minyak. Kekuatan sesebuah negara bukan tertentu dengan kekuatan tentera semata-mata. Kekuatan sesebuah negara kadang-kadang bergantung kepada beras. Kalau dia tak jual beras, mampus semua orang. Vietnam tak nak jual, Myanmar tak nak jual, Argentina tak nak jual. Nak kata apa? India tak nak jual beras. Sebab itu kekuatan sesebuah negara bukan letak kepada kapal selam ataupun kereta kebas. Tak terletak di situ. Kadang-kadang terletak kepada minyak. Tidak bergerak kereta kebas dan tidak bergerak kapal terbang kalau minyak tidak ada. Berpuluh-puluh buah kapal terbang Sukhoi pun, kalau tak ada tuan-tuan minyak, nak bergerak apa? Kalau tak ada beras, lagi tak bergerak. Benar nak makan apa? Sekarang kita disuruh makan ubi. Pulanglah tuan-tuan. Orang dulu suka bagi takut kita. Jaga-jaga nanti Jepun datang, kau mau makan ubi. Rupanya tak payah Jepun datang. Sekarang ni pun dah disyorkan makan ubi. Sekarang disyorkan makan nasi segenggam misalnya. Syukur pada Allah Ta'ala tuan-tuan, yang mana penyakit kecil mana. Memang kenaikan harga beras ni langsung tak memberi kesan. Untung tuan-tuan, naik gula pun tak ada kesan, naik harga beras pun tak ada kesan, naik apa pun tak ada kesan. Sebab tu tuan-tuan minta-minta lah kena kecil mana. InsyaAllah tuan-tuan. Sekarang Myanmar tak nak jual. Dia pun tak cukup main nak petik, nak tuai padi, datang ribut topan. Vietnam tak nak jual. India tak nak jual, Argentina tak nak jual. Kami hanya untuk domestik saja. Untuk luar negeri kami tak ekspor. Apa nak? Kelam kabut seluruh dunia. Saya dah sebut pada tuan-tuan lama dah. Dah lama dah tuan-tuan. Saya sebut tuan-tuan tentang pentingnya pertanian. Tapi kita ni tak mau ikut Quran. Kita merasakan bahawa biarlah kita ni import beras je. Tanah-tanah benda yang elok-elok kita buat kilang. Tanah-tanah padi pertanian yang elok-elok kita buat hospital, buat sekolah,
buat padang golf, buat projek perumahan. Bila keadaan tanah semakin lama semakin mengecil, keadaan tanah semakin lama semakin tak ada, pasaran padi pun tak ada, pengeluaran padi pun tak ada, sekarang jadi hal pada kita. Sepatutnya dibanyakkan pertanian, dimodernkan pertanian dan digalakkan orang supaya minat menjadi pertanian. Takkan tak boleh buat estate padi. Di Perak ada estate padi. Elok je tuan-tuan. Penduduk-penduduk sana dapat bonus dividen tiap-tiap tahun. Kaya raya je estate padi di seberang Perak. Kenapa tak diwujudkan estate padi? Kita menukar status tanah. Kedah banyak menukar status tanah dulu. Dibuatnya projek perumahan. Ambil tanah bendang. Buat pula rumah harga ratus ribu, orang Melayu tak mampu nak beli. Akhirnya tanah bendang Melayu tempat kat siapa? Buat sekolah pula ambil tanah bendang. Buat kelang ambil tanah bendang. Seolah-olah tak ada tanah lain. Bila kelang tutup, pengeluaran kelang sudah dihentikan, tanah tidak lagi boleh dijadikan sebagai tapak pertanian. Sekarang dah rugi. Baru kita nak buat pendang balik. Baru nak buat sawak balik. Nak buat di Sabah dan Sarawak. Sabah, Sarawak pun kita tak apa nak bagi. Mereka menang banyak pun kita tak bagi. Tiba-tiba nak turun tanam padi pula. Sekarang baru kita nampak mereka. Baik tak lompat lagi. Kalau lompat, apa pun tak dapat. Sebenarnya kita tak pernah ambil peduli tentang pertanian ini. Saya dah sebut pada tuan-tuan 2 bulan lepas. Kita tukar habis pertanian. Daripada universiti, kita tukar pada nama lain. Daripada bank pun kita tukar daripada bank lain. Nak buangkan pertanian. Sedangkan pertanian itu untuk menjana masyarakat, makan minum masyarakat. Dia tak membuat. Dalam konteks tanaman ruji ni, tuan-tuan, buka dalam Bahrul Mazi jilid 9. Bab tentang jual beli. Bukan semua benda boleh diprivatiskan. Ada 9 item dalam Islam yang Islam larang benda itu private, diswastakan. Hendaklah kerajaan monopoli. Tak boleh diswastakan. Di antara benda yang tak boleh diswastakan ialah gandum, dan dalam konteks Malaysia ini ialah beras ataupun padi. Sistem ini telah dibuat oleh Nabi Yusuf AS dalam nak menangani masalah kekurangan makanan. Bila berlaku zaman-zaman kemelesetan ekonomi pada zaman Nabi Yusuf AS. Kenapa tidak diambil sistem yang diperbuat oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf menggalakkan pertanian, menyuruh dibuat pertanian untuk disimpan makanan. Dan setiap tanah-tanah pertanian tidak boleh ditukar statusnya. Malah pertanian itu digalakkan dan disuruh buat untuk menyimpan stok makanan yang banyak. Kemudian cara yang kedua yang diperbuat oleh Nabi Yusuf AS, memilik negarakan semua hasil gandum. Mana-mana petani, peladang tidak boleh menjualkan hasil-hasilnya kepada syarikat-syarikat swasta pada masa itu. Ditutup semua syarikat swasta, dimonopolikan kepada kerajaan Nabi Yusuf semata-mata. Sehinggalah stok simpanan Nabi Yusuf bertahan sehingga 7 tahun. Dan bukan setakat orang Mesir yang makan gandum yang dibuat, yang disimpan oleh kerajaan Nabi Yusuf, malah orang-orang Baitul Maqdis, orang Palestin, orang-orang yang datang daripada wilayah-wilayah lain pun mengambil gandum-gandum daripada Mesir. Bukan stok mereka tahan untuk 3 bulan. Stok Nabi Yusuf tahan untuk 7 tahun, tuan-tuan. Kenapa sistem Nabi Yusuf berjaya? Kerana sistem pemilik negarakan sesuatu yang menjadi ruji, yang menjadi keutamaan dalam sebuah negara. Sekarang ini pasaran beras 55% dikuasai oleh syarikat swasta. 45% disenaraikan kepada sebuah syarikat yang lain. Jadi pengeluaran dan pengedaran beras ini sudah pun diswastakan. Dan bila disebutkan swasta, kita tak tahu dia jual kat siapa. Lebih malang lagi pula, saham-sahamnya diapungkan di bursa saham. Maka penentuan tentang saham syarikat-syarikat yang menguruskan beras ini ditentukan oleh pemilik-pemilik saham. Dan bayangkan kalau pemilik-pemilik saham itu
datangnya daripada seberang tambak Johor. Maka mereka tidak menghadapi masalah untuk memindahkan beras daripada Malaysia pergi ke seberang tambak. Sebab mereka telah memonopoli saham-saham beras ini. Sebab itu tidak kedengaran tentang masalah kekurangan beras di negeri mereka. Tidak ada masalah kekurangan beras di pulau mereka. Sedangkan mereka tidak ada pun walau sekangkang kera pun sawah padi di negeri tersebut. Sebab apa? Tentang monopoli syarikat. Sebab itu dalam nak menyelesaikan masalah beras ni tuan-tuan, balik kepada sistem yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS. Memilik negarakan semula hasil-hasil pertanian utama. Kalau cakap nak jual buah timun, nak jual petola, tak apa. Yang tu bagilah syarikat swasta buat. Nak jual rambutan, buah naga, buah cempedak, nangka, tak apa. Sebab orang tak makan nangka ni pun angin. Orang tak makan buah naga ni banyak-banyak pun pasal berapi. Tapi orang makan beras. Orang makan padi, tuan-tuan. Balik pada asal, balik zaman dulu-dulu. Masalah yang berlaku pada kerajaan kita ni ialah semua nak diswastakan. Bila semua benda nak diswastakan, jadilah yang menyusahkan pada hari ini. Tuan-tuan boleh pergi ke sebuah kilang padi yang paling besar di Kedah. Tidak ada langsung padi dalam stor mereka. Saya pergi ke kilang ni tuan-tuan, kalau berjalan kaki ni bagi tak larat jalan. Tambah tuan-tuan gauk lagi tak jalan, duduk saja. Punya besar tuan-tuan. Nak berjalan dalam kilang dia, tuan-tuan kena naik motosikal. Besar. Bila wartawan TV pergi ambil berita hari tu, sebiji padi pun tak ada. Bila dia siasat rupanya mereka jual ke Taiwan tuan-tuan. Dia ambil padi daripada petani-petani dan mereka beli dengan harga yang lebih mahal daripada syarikat nasional. Dan orang Melayu ni pula mahal sekupang boleh jual. Bila jual dekat mereka ni, rupanya beras tu tak balik kepada orang. Sebaliknya balik kepada orang jauh daripada kita. Kita tidak ada beras. Dan di antara punca beras tak ada juga ialah pasal manusia di Malaysia ni mendadaknya naik daripada 27 juta kepada 30 juta lebih dalam masa yang singkat. Bayangkan dalam tempoh itu tuan-tuan, dalam tempoh 3 tahun meningkat begitu banyak. Sebab tu beras tak cukup. Kalau meningkat ramai tu, budak naik sehari, 2 hari, 2 minggu, sebulan, 2 tahun, tak apa. Budak-budak di sini naik pun tak apa. Sebab mereka makan nasi sikit. Habis-habis kat bubur nasi, moy, nestem je. Tetapi meningkat yang ramai ni, yang datang ke Malaysia ni, terus besar-besar terus. Umur 20, 30 yang kita sebut sebagai pendatang asing. Mereka mari dalam jumlah yang begitu ramai dan semuanya besar-besar terus. Kalau mari budak-budak baby-baby, tak apa tuan-tuan. Dia menambahkan besarnya bilangan rakyat dalam tempoh yang sekejap. Bayangkan dalam tempoh 3 tahun bertambah 3 juta orang. Semua menteri kedarah pula, buh nasi pula, subhanallah tuan-tuan. Macam gunung nasi, bila nak cukup? Dan kita pula mengatakan bahawa kita bagi subsidi. Subsidi ni siapa rasa? Siapa yang sebenarnya merasa lebih daripada kita? Jadi tuan-tuan, dalam Quran memberi jawapan kepada kita tentang kaedah macam mana nak menyusun satu bentuk pemakanan yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS. Balik kepada sistem Nabi Yusuf. Dan dalam hadis disebutkan kepada kita tentang 9 perkara yang Nabi sebut jangan sekali-kali diniagakan. Jangan sekali-kali diswastakan. Jangan sekali-kali diprivatiskan. Hendaklah diperintah sepenuhnya oleh sebuah kerajaan untuk mengawal harga itu supaya tidak menyusahkan rakyat. Yang mana ada kitab Bahrul Mazi jilid 9, buka dalam bab itu. Dia akan ceritakan item-item yang dilarang, diniagakan atau diswastakan di dalam agama kita. Baik. Dan katanya lagi, dengan kemuliaan Syam dan penduduknya, mulialah bangsa Arab selepas wafat Nabi. Tetapi apabila menjadi hina penduduk negeri Syam, maka jadi hina pula orang Arab. Demikianlah tersebut dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Qurrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Qurrah radhiyallahu an, katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila binasa penduduk Syam. Binasa ni maknanya rosak. Tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan pergi ke Syam, tengok ni orang Arab ni je mana. Kita tengok pun naik gayat.
Nah, gaya tuan-tuan, mereka pun memanglah tok-tok Arab ni. Kita nak kenal kafir, Kristian ke, nak kenal Islam, kita pun tak apa. Kenal. Tapi tengok bangsa mereka ni pun haru biru. Yang tak apa. Ya, tengok pakaian mereka, tengok sistem mereka ni. Maka dengan sebab ahli negeri Syam, penduduk negeri Syam tu hina dan mundur, tiada kekuasaan pada mempertahankan Islam dan memajukan Islam, maka tiadalah kebajikan pada sekalian kamu, wahai bangsa Arab. Oh, rupa-rupanya yang menjadi asas kepada bangsa Arab ialah orang Syam. Jadi kita harap pada presiden yang baru Syam, Syria ni, dulu bapa dia Hafiz Al-Assad, Hafiz Singa yang garang. Kenapa dia dapat gelaran Al-Assad? Dia ni asalnya pilot, yang pesawat pejuang. Macam kita ni TUDM lah, lebih kurang itu lah. Dia berani tuan-tuan. Dia menyerang, berperang dengan Israel dulu ni tuan-tuan. Dia bawa kapal terbang tu menjunam di dalam laut. Kapal-kapal perang Israel Yahudi ni dia peringat nak tempah lah. Rupa-rupanya dia berjalan di atas laut tu tuan-tuan, sama parah dengan laut saja, dan dia naik balik, menggemparkan semua orang Yahudi. Ini yang dia tu beraninya buat macam itu. Sebab itulah dipanggil dia sebagai Hafiz Al-Assad. Sekarang anak dia naik lah. Anak dia menjadi presiden sekarang ni pun. Bila anak dia naik saja presiden, banyaklah kata-kata dia, banyaklah ucapan dia dan tindakan dia yang tidak diserangi oleh Amerika. Seperti menyokong satu-satunya negara Arab yang menyokong Saddam Hussein. Satu-satunya negara Arab yang menerima kemasukan pelarian daripada Iraq. Satu-satunya negara Arab yang menerima keluarga Saddam Hussein untuk mendapatkan suaka politik. Negeri lain tak mau. Anak Saddam Hussein ke, isteri Saddam Hussein semua tak mau. Tapi Syria mau. Dan memberikan pula perlindungan kepada mereka. Syria saja. Dan Syria yang menentang habis-habisan tentang penaklukan Amerika terhadap Iraq, penaklukan Amerika terhadap Afghanistan dan sebagainya. Negara Arab lain tak berani tuan-tuan. Senyap sunyi. Orang Arab dia cuma berani dengan orang Melayu nak pergi umrah. Punya berani tuan-tuan. Nak dapat visa pun susah. Nak cok immigration pun susah. Nak beratok, nak cok pasport masa nak pergi ke umrah pun susah. Yang tu payah tu. Orang Arab ni dia cuma berani dengan orang Islam je. Sama-sama Islam dia cukup berani. Mai dengan Amerika, Amerika dia jentik hidung dia. Amerika dia jentik hidung orang Arab. Dia jentik telinga orang Arab. Tapi orang Arab dengan orang Islam, oh yang tu cukup ganas. Daripada kita naik kapal terbang mereka, sampai kita turun kapal terbang, kita nak pergi cok di immigration tu pun Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan rajin tuan-tuan pergi lah, tuan-tuan pergi jalan pang sudah lah, pergi cok dekat mereka punya embassy tu. Tak layak tuan-tuan mampu dulu. Kadang-kadang nak keluar visa sehari satu pun susah. Pasal apa? Pasal mereka rasa mereka bangsa paling tinggi. Kita semua dunia pergi negeri mereka tu yang mereka megah. Tapi sebenarnya tak megah pun. Diperkotak-katikkan duit mereka oleh Amerika. Mereka simpan duit di Amerika, mereka simpan duit di London, di Switzerland. Tapi mereka tak boleh berkat. Barulah 2-3 bank mereka main buka di Malaysia. Dulu mampu tak buka tuan. Jangan kata nak buka, nak simpan duit kita ni. Nak simpan dalam bank simpanan nasional. Mampu tak simpan tuan. No, simpan di Amerika. Bila berlaku satu-satu huru-hara dengan Amerika, maka duit-duit di bank mereka dibekukan. Dibekukan. Bila Amerika dah tak apa nak layan bangsa Arab, barulah mereka berkalih kepada negara-negara Islam. Untuk buat treatment, medical treatment, Amerika datanglah. Dulu kalau nak buat rawatan, perubatan, apa semua, nampak Amerika, England. Amerika, England. Tapi apabila Amerika tengok bangsa Arab ni jadi bangsa yang pengganas, dituduh pengganas, barulah mereka nampak sebuah negara-negara macam kita. Barulah nak melabur di sana. Barulah nak melabur di sini. Selama ni tuan-tuan tak ambil kisah langsung. Mereka simpan duit mereka yang banyak-banyak tu pada bank-bank Amerika. Dan Amerika itu maju dan kaya dengan duit tuan-tuan Arab. Sebab tu mereka dikontrol. Minyak mereka pun dikontrol. Pengeluaran minyak mereka dikontrol. Penggalian minyak mereka pun dikontrol.
Dan yang mengkontrol mereka ialah musuh-musuh Islam. Kalau mereka tidak menjual minyak kepada Amerika, Israel bergerak. Kalau mereka tidak ekspor minyak mereka ke Amerika, Israel tu tak boleh buat apa, tuan-tuan. Tetapi bila mereka jual pada Amerika, Amerika pula jual pada Israel. Hidup Israel untuk membunuh orang-orang Islam. Baik, kemudian Nabi berkata, apabila bangsa Arab, apabila binasa ahli Syam hina dan mundur tadi, tak boleh mempertahankan Islam, maka umat Islam Arab pun mundur. Hai Arab, yakni menjadi hina dan mundur pula, dan payah pula mahu beroleh kemuliaan dan kemenangan. Ini satu tanda Nabi sebut. Nabi kata nak tengok berjaya tak berjaya bangsa Arab, tengoklah kepada Syria. Kalau Syria pun leka, duk tidur lena, ya, selagi itulah. Kita tak nampak pun Syria ni nak bangun. Dia nak bangun tu, dia tengok jam loceng bunyi, dia bangun. Tak tu dia tutup jam tu pula, dia tidur balik lah. Tak tahu siapa nak pergi kejutkan dia. Dan Nabi kata, la tazalu ta'ifatum min ummati mansurin la yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah. Sentiasa juga satu puak daripada umatku yang akan berkemenangan. La tazalu ta'ifatum min ummati mansurin. Akan ada daripada umat aku, apa zaman sekalipun, mereka ni akan sentiasa menang. La yadurruhum, tak ada siapa boleh menyusahkan mereka. Man khazalahum hatta taqum as-sa'ah, sampailah hari kiamat mereka akan menang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua janji Nabi dalam hadis ini ialah umat Islam yang sentiasa menang. Siapa dia umat Islam yang sentiasa menang? Walaupun pada hakikatnya kalah. Iaitu golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Golongan ni akan sentiasa menang. Walaupun nampak pada hakikat kalah. Tuan-tuan, peganglah pada Quran dan hadis. Peganglah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun orang tak suka, walaupun sakit. Nabi kata di akhir zaman, siapa yang pegang Islam ni macam pegang bara api. Kal-qabidhi alal jamri. Macam kamu genggam bara api. Kal-qabidhi alal jamri. Jamri itu makna bara. Sebab itu hangat. Cerita pasal dia pun hangat. Kan? Tak faham tak? Tak faham tak? Kan? Kal-qabidhi alal jamri. Ya, tentang masalah bara. Jamri ni maknanya bara. Cakap tak habis-habis, semua cakap pasal jamri. Pasal apa? Nabi kata Islam ni kalau pegang dia, sakit. Walaupun sakit, dengan kita pegangkan bara api itulah, dia akan memarakkan api keseluruhannya. Kalau tidak, Islam itu akan padam. Kalau kita biarkan bara itu di atas tanah, dia akan padam dengan sendirinya. Bila api bara dah terpadam, kita nak masak apa? Nak hangatkan badan dengan apa? Nak bagi jadi apa? Sebab itu macam mana pun terpaksalah nak selamatkan bara tu, terpaksa pegang. Pegang pun janji kita boleh bawa tempat yang selamat untuk menghidupkan api, memasak makanan dan sebagainya. Nak pegang Islam itulah sakit, kata Nabi. Nak buat Islam itulah sakit. Nak bercakap pasal Islam itulah sakit. Sakit, tuan-tuan. Orang yang ikut Islam ni sempit. Hidup dia sempit. Orang yang berpegang dengan Islam sempit. Sempit. Apa makna sempit? Tuan-tuan pakai macam ini. Pakai macam ini. Pergi Amerika. Pakai serban, pakai jubah ni. Pergi Amerika. Agak-agak kena tahan tak, tuan-tuan? Boh janggut sikit. Nama pula Muhammad Osama. Pom-pom kenal, tuan-tuan. Buah nama Muhammad pun sempit. Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba pakai macam ni, pergi masuk ampang point. Pergi masuk tengok. Ada orang nak salam dengan tuan-tuan. Semua buka lari, nguruk. Dia masuk balik. Dia bertembung dengan kita tu, jadi ruang. Orang takut, tuan-tuan. Orang pandang lain macam. Cuba orang perempuan berjalan, pakai purdah nampak mata saja. Orang pandang pelik. Budak-budak teriak pegang kain mak dia, mak takut hantu.
Mak dia kata, mak pun takut. Dia kata. Padahal orang Islam tu tuan-tuan. Dia jadi pelik dengan Islam sendiri. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan pelik dan dekat-dekat kiamat juga Islam itu akan jadi pelik. Jadi pelik tuan-tuan. Jadi pelik, jadi gharib, jadi satu benda asing, satu benda yang aneh. Bila sebut Islam saja jadi benda aneh. Orang tak suka. Islam ni akan digambarkan sebagai jahat. Islam akan dilabelkan sebagai pengganas. Islam ni menolak kemajuan dan sebagainya. Itu sempit yang pertama. Sempit yang keduanya, kawan tak ada. Siapa yang berpegang pada hukum, kawan tak ada. Orang tak suka. Pergi kenuri pun orang tak suka. Pasal dia tegur. Dia tegur. Ni apa ni? Haram ni. Kenapa? Tak boleh ni. Benda-benda ni macam ni. Haram ni. Bila haram, mari buat apa? Kena juga. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan nak tegur. Nak tegur macam mana? Orang pakai rantai. Nak tegur tak tegur? Tak tegur dia jemput kita kenuri. Bukan ni tuan-tuan jaga. Haram. Laki-laki haram pakai rantai. Agak-agak dia jemur nasi tak? Lantaklah janji dapat nasi. Ngap. Bila tegur saja, siap. Itu masalah kita sekarang tuan-tuan. Siapa yang tegur, siapa berani tegur, kena. Macam bulan lepas saya sebut tentang masalah yang tuan-tuan tak suka dengar bulan lepas. 3 dah masjid buang saya. Pak saya bercakap tentang hukum. Orang tak suka. Bercakap tentang soal hukum, orang tak kenal. Ini yang Nabi sebut pada kita tadi. Tentang sempitnya hidup. Tetapi walaupun sempit, itulah mansurin. Itulah golongan yang menang. Saya ingat senang nak tegur tu imam salah baca. Ingat senang kan nak tegur pengurusi sembahyang tak betul. Ingat senang kan nak tegur jatan kuasa ambil wuduk tak betul. Tegur galu. Bulan lepas jangan main dah Ustaz. Nak tegur Tok Bilal pun susah. Saya pergi tegur Tok Bilal sebelum dia qamat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya kata tu Haji, mana ada bismillah, mana ada auzubillah. Terus qamat terus. Tak ada dah bismillah, tak ada auzubillah, tak ada sunat baca auzubillah dengan bismillah sebelum qamat. Tak ada sunat. Kali itu tuan-tuan. Tak tegur dah lepas. Dulu waktu saya mengajak dia bagi air. Lah air apa pun tak ada, gelas apa pun tak ada. Ni yang disebutkan tadi tentang jadi susah. Kalau kita tak tegur, dia akan berpanjangan salah. Dan akan diikut pula oleh orang lain selepas itu. Kalau kita tegur, itulah jadi masalah. Orang Arab, buruk-buruk perangai orang Arab pun, bila kita tegur, dia terima. Kasar-kasar orang Arab pun, bila kita cakap, dia peluk kita. Dia cium kita. Kalau ada janggut, dia tarik janggut. Sungguh tuan-tuan ni, dia tarik janggut ni. Aisyah. Dia tarik ni. Orang Arab baik lepas tu, baik. Orang Melayu lain. Dalam lembut orang Melayu, sopan santun orang Melayu, kalau tegur sekali, tak. Tegur sekali dia, nasihat sekali dia, tak mau lah. Letak jawatan terima lah. Tobat lahum, tak bijak dah surau. Itu orang Melayu pula. Ni tabiat anak Adam yang kita belajar bulan lepas. Tabiat anak Adam, orang Arab kasak-kasak. Kita baca hadis Nabi satu, ayat Quran satu, dia diam. Orang Melayu kita, bila kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi kat dia, dia persoal kita balik. Tak ada ayat lain nak baca. Dia cari ayat nak kena orang ya. Itu yang kita tak mau. Tak cakap, orang akan pegang apa yang dia buat jadi betul. Bila kita cakap, hidup kita sempit. Orang tak suka. Orang tak berkenan. Tetapi Nabi kata, kamu peganglah Islam. Sempitkah kamu? Tenangkah kamu? Apakah kamu? La yadurruhum man khazalahum. Mereka tak boleh buat apa-apa pada kamu. Tak boleh buat apa-apa. Ada satu tempat buang. Dia kata, Ustaz, malam ni jangan main. Tak ada orang pun nak main kuliah Ustaz. Semua boykot, tak suka Ustaz.
Mengajak ni tuan-tuan bertahun-tahun. Sekali saya sebut mereka tak berkenan, yang bertahun-tahun dia pun lupa habis dah. Tapi sambut hari guru. Dia sambut apa tuan-tuan? Setiap 16 Mei hari guru. Hari guru. Hari guru apa? Hormat guru pun tidak. Sekali Tok Guru sebut, hak lama-lama duk ngajak berpuluh tahun, berbelas tahun, bertahun-tahun lupa. Sekali sebut yang dia tak berkenan. Macam mana nak jadi pelajar yang baik, anak murid yang dapat barakah macam mana? Lain kalau guru tu cakap tak ada nas, lain kalau dia cakap tak ada dalil. Ni dalil pun ada, nas pun ada. Apa yang nak dibantah? Kenalah faham betul-betul. Jangan-jangan datang ustaz, kami tak mau main ustaz, saya main, kami tak mau mengaji. Saya kata tu yang ramai-ramai datang macam mana? Yang perempuan-perempuan yang ratih-ratih orang nak main tu macam mana? Tak kesian kat mereka lah. Kawan-kawan tak ada orang main. Dia batalkan ceramah saya pukul 9 pagi. Pukul 11 pagi, ustaz boleh buat kuliah masjid kami ustaz? 11 sekali. Lah, hak tadi buang, hak ni pula panggil. Sebab tu Allah kata tadi, la yadurruhum. Tak ada siapa boleh bagi mudarat kepada kamu. Minggu depan saya pergi mengajak tempat lain pula, orang hak main. Orang hak tadi main juga. Hak tempat hak dibatalkan tadi ni. Ustaz, kenapa tak datang? Minggu lepas kami tunggu. Ramai tunggu. Lah, kata dah buang saya dah. Siapa kata? Sudah. Yang kami duduk tunggu ramai-ramai. Orang perempuan datang semua perah menunggu ustaz tak datang. Atau telefon saya, ustaz tak payah mai dah, orang tak ada dah, orang tak minat ustaz dah. Tak ada lah. Siapa dia cakap beritahu kami. Sudah tuan. Lalu memahal kami dah nak ustaz dah pun. Anak ustaz itu hukum lah. Dia kata saya orang tak suka lah, tak mau pijak sini dah. Tak boleh je kami nak juga ustaz. Siapa suruh kata batal, tak batal. Macam-macam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni bila sebut tentang guru ni, Sayyidina Ali kata aku sanggup jadi hamba pada dia kalau dia ajar pada aku sebatang huruf alif. Aku sanggup jadi hamba kepada dia seumur hidup aku kalau dia memperkenalkan kepada aku sebatang huruf alif saja. Ini bukan huruf alif dah. Abatasa dah tuan-tuan. Berlima huruf dah. Sa dah ni. Dah tuan-tuan. Abatasa jahaha dah. Sampai di sinilah cikgu kami mati. Inna lillahi. Itu cerita hujan lapuk. Sampai tak reti apa tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Kalau kita sebut Sayyidina Ali ni orang alim. Orang yang alim pun masih hormat kepada gurunya. Kita tidak sealim Sayyidina Ali. Kenapa kita tak hormat pada guru? Belajar, ambil barakah, ambil manfaat, kok dapat barakah. Kita baca kitab ni daripada penulis kitab ni tuan-tuan, orang yang sangat warak. Contohkan kita dapat mustajab, kita dapat dengan sebab kita baca doa ni, kita baca kitabnya tuan-tuan, dia doakan kita di hari kiamat, mana kita nak tahu. Tapi adalah adabnya, adalah patah larangnya mengaji. Dalam Bahrul Mazi jilid 19 diterangkan kepada kita adab-adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu tu banyak tuan-tuan. Banyak sangat. Tadi ada satu pakcik kita, dia nak bangun pergi tandas tu, dia angkat tangan kat saya. Tu salah satu adab. Angkat tangan nak pergi turun. Macam kita pergi sekolah nak pergi buang air kecil. Tuan-tuan pergi gitu saja. Cikgu tengah duduk nulis kat whiteboard tu, tentang keluar gitu je kan. Tak, tetap jumpa cikgu kat meja tu. Cikgu nak pergi tandas buang air kecil. Daripada kecil-kecil kita dah diajar macam tu. Sir, may I go out? Tu, kecil-kecil kita dah ajar. Mana ada kita keluar gitu aja. Di sekolah rendah kita, sekolah menengah, mesti jumpa cikgu tu. Macam tu lah cikgu yang mengajar di masjid pun. Cuma tuan-tuan tak payahlah main jumpa sini. Ustaz, may I go out? Tak payahlah. Menyusahkan kita pula, tuan-tuan berdiri, pergi angkat tangan, turun sudah lah. Tapi penghormatan tu mesti ada. Kena ada adab-adab itu. Belajar. Bila kita ada adab itu tuan-tuan, insya-Allah barakah.
Cuba tuan-tuan tengok orang-orang yang berjaya ni, mesti dia ada adab-adab dengan guru dia. Tengok Tok Imam, tengok Tok Bilal, tengok Ustaz, tengok Tok Guru yang berjaya ni. Cuba tengok apa yang mereka buat pada Tok Guru mereka. Imam Syafi'i tu tuan-tuan, bila tidur malam, nak lunjuk kaki ke rumah Imam Malik pun tak mau. Nak lunjukkan kaki ke rumah Tok Guru dia, Imam Maliki, Imam Malik tu pun dia tak mau tuan-tuan. Punya hormat. Kita apa? Dalam Nabi sebut apa? Jangan kamu panggil guru kamu dengan nama dia. Macam mana jangan kamu panggil mak kamu dengan nama ibu kamu. Nama mak Leha, panggil Leha. Tak boleh. Oi Leha, baliklah ayah panggil. Tak boleh seorang anak panggil mak dia Leha, tak boleh. Dia kena panggil mama, ayah suruh balik. Mamam. Kan, suruh balik contohnya. Begitulah juga dengan nama Tok Guru, tak boleh dipanggil dengan nama dia. Malam ni Kazim Madara ada lah ustaz ke jadilah muallim ke, ada muallim kita ada malam ni, jadilah. Walaupun dia pangkat cucu kita, dia pangkat anak kita, dia tetap guru kita. Dan sebagai seorang pelajar, seorang murid, dia ada adab dia. Dan begitu juga guru pun dia ada adab dengan anak murid dia. Dia ada adab dengan anak murid dia. Tuan-tuan buka dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyah, tulisan Yusuf Qardawi, dalam bab keutamaan pekerjaan. Keutamaan pekerjaan itu kena tengok masa kita buat kerja tu apa keutamaan dia. Kalau kita dengar azan, apa keutamaan bila kita dengar azan? Keutamaan ketika mendengar azan ialah datang sembahyang. Setengah orang keutamaan mendengar azan ialah berhenti main bola. Buat pertandingan 7-11, azan bang di masjid. Referee duduk, linesman duduk, semua player semua duduk sampai habis. Baca doa, ya Allah. Habis baca doa, dia tiup balik. Okey, sambung. Keutamaan pada masa itu bukannya main bola, keutamaannya ialah sembahyang. Apa salahnya referee itu jadi imam, makmumnya ialah pemain-pemain, Tok Bilalnya linesman. Sembahyang di tengah-tengah padang, itulah keutamaan ketika azan. Bukannya suruh menung, bukan suruh duduk. Tapi hari ini azan jadi macam orang jual aiskrim. Dia bawa aiskrim dia dengan locengnya, dengan muzik dia main. Jadi orang yang mendengarnya, siapa yang nak, tahan, panggil dan beli. Siapa yang tak nak aiskrim, menung. Jadi azan dah jadi macam itu. Yang mana nak semayang, semayang. Yang mana tak nak semayang, menung. Buat kerja. Jadi seolah-olah sudah tidak ada beza lagi antara promosi aiskrim dengan promosi untuk solat. Apa keutamaan ketika mengajar? Keutamaan ketika mengajar ialah mengajar anak murid yang berada di hadapannya. Ini adab guru. Adab guru tu apa? Mengajar anak murid yang berada di hadapannya. Jangan kisah orang yang tak datang. Jangan duk mengajar orang yang tak datang. Setengah ustaz dia mengajar orang tak datang. Ataupun dia mengajar dengan benda yang tak ada kena mengena dengan apa yang anak murid nak tahu. Ini bukan adab yang baik. Keutamaan guru ialah memahamkan kepada pelajar-pelajarnya. Kadang-kadang tak faham, pelajar tak faham. Ustaz tu kata, apa jenis kona aku tak faham. Aku tak faham apa dia kata. Itu sebab tu anak murid lari. Pasal tak faham. Bila anak murid lari, dia marah pula. Saya tak pernah marah tuan-tuan kalau tuan-tuan tidak. Saya tak nak marah. Sebab saya tahu saya gagal untuk menjagakan tuan-tuan. Mungkin ceramah saya tuan-tuan tak faham. Mungkin ceramah saya lembab sampai tuan-tuan lena. Jadi bukan salah tuan-tuan. Salah saya kalau tuan-tuan lena. Okey, saya akan marah diri saya dulu sebab saya apa dia lena. Adalah benda yang saya ajar dia tak faham ke, dia mengantuk ke, sampai dia tertidur. Jadi itu adab-adabnya. Baik, kemudian kata Nabi.
umat Muhammad yang berkemenangan sampai hari kiamat tadi, la hatta taqum as-saah. Kalau mereka berpegang kepada hadis Nabi dan Quran, mereka akan menang sampai kiamat. Sesungguhnya pada sepotong hadis dalam masalah 140 tadi menunjukkan ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkemenangan di dalam agama sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita menang. Walaupun kita dah mati. Kita duduk di dalam kubur, tetapi sebelum kita mati itu, kita mempertahankan Islam. Kita menang. Tuan-tuan jangan bayangkan tuan-tuan ni dalam kubur ni duduk saja-saja. Dalam kubur ini tuan-tuan menjadi tempat istirahat kepada kita. Orang tanya pada saya, Ustaz tak letih ke mengajar Ustaz? Saya rasa tak. Tak letih. Macam apa tak letih? Saya kata buat kerja untuk agama, letih apa? Buat kerja untuk Tuhan, letih apa? Nanti bila Ustaz rehat? Tunggu mati. Tunggu saya mati, duduk dalam kubur, baru rehat. Itulah dia. Satu perkumpulan wanita jemput saya menyampaikan ceramah. Dia minta biodata saya. Ustaz lahir bila, isteri berapa, anak berapa, dia tanya. Cita-cita Ustaz apa? Saya jawab, cita-cita saya masuk syurga. Biar benar Ustaz? Benar lah. Apa lagi cita-cita saya masuk syurga lah. Atau cita-cita haja apa? Tak adalah aku nak jadi apa-apa ke. Nak jadi apa lagi, dah tua. Cita-cita saya masuk syurga. Betul lah. Cita-cita haja pun kena masuk syurga lah. Yelah, semua orang nak syurga. Tak, cita-cita dah dunia ni apa? Masuk syurga. Tuan-tuan, hakikat kita nak syurga. Itu tujuan kita. Apa masalah kita? Bila Ustaz nak rehat Ustaz? Dalam kubur. Dalam kubur lah tempat rehat. Sekarang mana boleh rehat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kata hari esok ni hari cuti, tuan-tuan nak berehat, tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan nak pergi PD? Pergilah PD tu. Berapa traffic light? Berapa tol? Berapa duit minyak? Hotel belum tentu dapat. Rumah penginapan belum tentu dapat. Nak mandi laut, bersih tak bersih air. Nak makan pun belum tentu dapat. Ramainya manusia cuti nanti. Tuan-tuan boleh berehat tak? Tak boleh rehat juga. Tak boleh berehat. Berehat yang betul-betulnya ialah mati. Itu pun kalau kita jadi orang baik dalam kubur. Bila kita jadi orang baik, rehat betul-betul. Tenang je. Tak ada siapa ganggu. Rehat kita dalam dunia, telefon bunyi. Rehat kita dalam dunia, anak menangis. Rehat kita dalam dunia, ting-ting, jualan langsung sampai. Nak rehat apa? Macam-macam bunyi tuan-tuan. Nak rehat apa tuan-tuan? Tak rehat. Jadi yang rehat betul-betul ialah di dalam kubur. Dengan syarat kita menjadi orang baik. Macam mana nak jadi orang baik? Yang kita bacakan sekarang. Berpegang kepada Quran dan hadis. Menanglah kita. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi telah berkata Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Oh, tu dia nama dia. Imam Bukhari ni nama dia Muhammad bin Ismail. Ya, yang duk tulis kitab Sahih Bukhari, yang duk hafal hadis ratusan ribu ni nama dia ialah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tuan-tuan bacalah kitab dia. Bolehlah kitab tu bukannya mahal pun, dalam 6 buah tebal ni, 6 buah. Tak mahal pun, 600 je. 660 minta diskaun dapatlah 640 20 kot. Bacalah kitab dia. Tu pun tak habis lagi, baru 6 jilid, belum masuk bab lain lagi. Tuan-tuan baca tebal tu tuan-tuan. Ni kita punya Bahrul Mazi ni 3 tebal. Baca ni tak payah makan nasi tak apa dah. Kenyang dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca pukul 9 sampai pukul 12 tak rasa lapar tuan-tuan. Nak atas baca je nak selak lagi. Atas baca je nak selak. Kalau nak selak tu baca lah. Tak teringat nak makan tuan-tuan. Lapar kita ni jadi kenyang. Pasal apa jadi kenyang? Huraian dia. Cerita dia. Sebab hadis tu turun dia cerita. Apa yang berlaku pada masa itu. Seronok tuan-tuan. Bila baca tentang hijab.
hijab. Macam mana turunnya ayat hijab? Apa sebab turun ayat hijab? Apa turun ayat yang berbunyi dalam surah An-Nur itu? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika. Apa sebab ayat itu turun? Apa jadi hadis sebelum itu? Baca tu pun seronok dah tuan-tuan. Imam Bukhari dia cerita apa? Mai Umar Al-Khattab tengok isteri Nabi yang bernama Saudah. Saudah ni menyorok. Dan Umar kata dekat Saudah, tak payahlah menyorok Saudah. Aku tengok hang nyorok tak mana pun aku kenal. Aku kenal. Kenapa tak nyorok lah? Umar ni bila orang tengok jumpa Nabi, bila Umar tengok orang jumpa Nabi, orang tengok isteri Nabi, Umar ni kata apa? Aku tak seronok lah orang duk tengok isteri Nabi. Aku tak seronok lah isteri Nabi yang mulia ni orang pakat tengok. Sebab yang mari ni bukannya baik semua. Ada yang hati jahat. Umar jumpa Rasulullah. Alangkah baiknya Rasulullah kalau isteri tuan dia pakai hijab ya Rasulullah. Di rumah tuan dia pakai hijab ya Rasulullah. Saya seronok tengok. Tak lama selepas itu turun ayat hijab membenarkan kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun tuan-tuan menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia ni tuan-tuan. Umar nasihat. Bila Nabi nak pergi semayangkan mayat Abdullah bin Ubay, Umar kata, tuan Rasulullah, saya ni rasa tak patutlah tuan pergi kot. Dia tu tak apa nak baik dengan Islam. Tak payahlah kot. Umar nasihat Nabi. Nabi kata tak apalah pun nak pergi juga. Rasa tak molek sangat wahai Rasulullah. Turun ayat Quran melarang Rasulullah semayang atas mayat orang munafik. Apa anak Umar kata ni tuan-tuan berbetulan dengan wahyu yang datang selepas itu. Kalau Nabi Muhammad yang mulia itu pun tuan-tuan subhanallah pun menerima nasihat, tambah kita ni siapa? Siapa kita yang tak boleh terima nasihat, teguran dan sebagainya? Nabi yang mulia pun dinasihati, ditegur oleh sahabat-sahabatnya. Umar Al-Khattab, malah Nabi kadang-kadang tanya, apa yang kamu nak nasihat pada aku? Apa pendapat kamu? Baca kisah tu saja betul-betul kenyang. Sayangkan nasib tak apa dah. Sedap tuan-tuan baca kisah Al-Bukhari. Baca kisah Abu Talhah dengan isterinya Ummu Sulaim berebutkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berebut rambut tuan-tuan. Nabi ni cukup rambut dia. Bila cukup rambut dia, hak belah kanan satu, belah kiri satu Nabi asing. Nabi asing tuan-tuan. Tuan-tuan lah kalau nak rambut Nabi ke nak kereta? Honda Accord baru punya. Tuan-tuan nak yang mana? Nak sehelai rambut Nabi ke Honda Accord 2.4? Tuan-tuan nak yang mana? Dua-dua nak. Subhanallah. Nak yang mana tuan-tuan? Nak Honda kan nak rambut Nabi? Oh tuan-tuan, Imam Bukhari kata apa? Kalaulah dapat dekat aku sehelai rambut Nabi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia. Dapat rambut je tuan-tuan. Mulianya mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan ada 3 helai rambut Nabi dia simpan. Bila dia mati, sebelum dia mati, dia kata ke anak dia, ambil rambut Nabi, tanam dengan aku sekali. Punya sayang tuan-tuan. Abu Talhah ni dapat segenggam rambut Nabi tuan-tuan. Segenggam tu dia simpan kat rumah dia, yang segenggam lagi pakat beda kat kawan-kawan dia. Ni rambut Rasulullah, rambut Rasulullah. Kemuliaan dia letak pada Nabi itu. Sudah sebut dah pada tuan-tuan. Bila Nabi ambil air semayang, sahabat-sahabat kumun Nabi. Kumun buat apa? Nak tadah air semayang Nabi. Jangan jatuh ke tanah. Pakat semua nak ambil, nak sapu di muka ni. Yang nak minum pun ada, yang nak sapu di muka pun ada. Pakat berebut. Tak pernah jatuh air semayang Nabi ke tanah tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan baca kisah yang ditulis oleh Imam Bukhari ni tuan-tuan dalam kitab dia. Allahu Akbar. Seronok baca tuan-tuan. Bila kita baca kisah-kisah ni, telah berkata Ali bin Al-Madini, bermula umat yang berkemenangan itu ialah asbabul hadis. Ashabul hadis, minta maaf. Ashabul hadis. Ashabul hadis apa dia? Sahabat-sahabat hadis. Ahli-ahli hadis. Kita sebut ashabul kahfi. Saudara-saudara gua, sahabat-sahabat gua. Di sini ashabul hadis. Apa maknanya? Iaitu orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka itu berjalan atas hak dan berpegang mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan inilah
golongan yang sentiasa menang. Jadi cuba kita tanyalah, ada tak kita sekarang ini memperjuangkan sunnah Nabi atau mempertikaikan sunnah Nabi? Mana orang yang mengikut sunnah Nabi ini berjaya? Datanglah zaman apapun jaya. Oh, zaman beras mahal, ikut sunnah Nabi. Nabi kata kami takkan makan melainkan bila lapar, dan kami akan berhenti makan sebelum kami kenyang. Datanglah beras naik macam mana pun, kalau itulah sunnah kita pakai. Senang tuan-tuan, senang. Kan Nabi kata dah, jangan simpan makanan kamu lebih daripada 3 hari. Jangan simpan makanan kamu untuk lebih pada 3 hari. Nabi pesan. Ni beras kita, asal jumpa beras je beli. Asal beli jumpa beras. Kalau jumpa beras beli. Sampai beras tak ada. Semalam dah beli, kemarin dulu dah beli, minggu lepas dah beli sekampit dah. Saya jumpa satu abang haji tu beli 5 kampit. Saya tanya abang haji menega, dah dia spare. Nak spare jadi apa? Tak mana nak tahu kok beras tak ada Ustaz. Kita tak tahu kalau kita ada ni, tak tahu Ustaz. Mai apa beras tak ada ke apa, nak makan apa tu saya spare 5 kampit besar-besar. Satu Pak Haji tu beli sekampit bunyi tu besar sekali tu, 100 lebih. Dia. Saya kata ni beras nak mega kalori ke apa, nak makan. Saya tanya boleh tahan berapa lama ni, tak tahu. Bulan 2 bulan. Soalan dia yakin kita nak hidup sebulan 2 bulan. Sebab tu kalau kita faham betul-betul sunnah Nabi tuan-tuan, tidak ada pembelian panik. Sekarang ni yang beras tak ada ni macam apa? Pembelian panik. Pakai duk cari beras semua nak simpan banyak-banyak dalam stor dekat rumah. Nak simpan beras banyak-banyak dalam kabinet dalam rumah. Akhirnya beras tak ada. Bila beras tak ada, orang minta banyak, masa itulah peniaga naikkan harga barang. Pasal dia tahu dah, aku bubuh tahu mana pun harga dia, berapa pun harga dia, mesti orang beli. Dia tahu. Ini sifat kita balik pada sunnah Nabi, clear tuan-tuan. Sekarang ni bila beras naik, semua benda akan naik. Bila beras naik, semua akan naik. Bihun naik, mi naik, nasi paprik naik, mi, nasi apa nama, goreng kampung naik, semua akan naik, termasuk anak dara akan naik. Akan naik selepas itu. Kalau dulu mungkin dalam 10,000, 5,000 je hantaran lah, mungkin 10,000 lah, ataupun 12,000. Secara automatik akan naik. Bila tanya Pak saya puasa tinggi dengar lekak dia tu 5,000 je. Tak berat mahal lah ni. Dia kata berapa. Nak nikah anak pun dia akan cek dengan berat kat tuan. Sebab tu bila balik kepada asal, lantaklah beras naik pun. Kalau kita buat kenduri ikut Nabi tuan-tuan, sekurang-kurangnya seekor kambing, clear. Allah, 350 orang malam ni buat kenduri kahwin, jimat. Ni malam ni order makan ni tuan-tuan untuk 350 orang. Cukup lah Ustaz ni. Tengok macam 500 ni. Kalau tuan-tuan buat kenduri malam ni, clear. Pengantin duduk sebelah Ustaz Zuhair. Pengantin perempuan duduk di belakang. Tuan-tuan hanya perlu seekor kambing saja. Tuan-tuan tak perlu lembu, tak perlu nak apa. Habis kuliah, habis ceramah, beratok main makan. Habis-habis makan pukul 10.30 bakat balik semua. Jimat tak jimat duit? Jimat ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah tuan-tuan. Nabi Muhammad kenduri apa? Paling ringkas. Nabi ambil buah kurma, Nabi gaul dengan tepung dan Nabi goreng. Ambil buah kurma, buang biji, campur dengan tepung dan goreng dan jemur orang makan. Itu kenduri Nabi paling murah sekali. Ambil cuk kodok, buanglah tepung goreng adabi dan tuan-tuan goreng. Dan pakat makan semua. Lepas tu semua bentuk semua turun. Kalau kita ikut sunnah Nabi, di mana-mana pun selamat. Maksud di sini selamatnya apa? Dalam apa zaman sekalipun. Allah Ustaz, air tak ada Ustaz, nak ambil air semayang macam mana ni? Air tak ada. Ni. Ambil air semayang dalam botol ni. Sikit-sikit ambil air semayang. Selamat tuan-tuan. Aduh Ustaz, sekarang ni penyakit kuku dan mulut main menyerang pula ada. Rasulullah kata dah, basuh tangan, potong kuku, nak makan apa pun basuh tangan. Ni, tangan ni tuan-tuan.
Berapa banyak sekarang orang dah tak basuh tangan dah. Kalau basuh tangan tu jadi malu. Pergi makan di restoran makanan segera, di mana nak basuh tangan? Kalau basuh tangan kata kampung, masuk restoran yang ada ekon-ekon semua ni. Semua nak gerbu, nak apa lah. Malu dah nak makan dengan tangan. Ni pok kampung mana datang. Dia tak mau lah tuan-tuan. Semua tak basuh. Sekarang jadi apa? Nabi kata dah, basuh najis. Basuh najis dengan air. Ataupun istinja dengan batu. Balik semua kaum disuruh basuh dengan air atau batu. Pasal apa guna kertas? Dia basuh berak dengan kertas apa? Dengan kertas tisu tandas. Mereka tisu tandas, basuh najis. Kita tisu tandas mereka. Lak mulut sama makanan ni. Cantik punya bahasa kita. Lepas mereka pergi pegang mereka punya, lepas tu mereka pergi buat mi kita pula. Kotiau apa semua. Najis. Tak basuh apa? Tak basuh. Kemudian pergi masak mi kat kita. Pergi goreng ayam kat kita. Pergi bubur apa nama kat kita. Kita makan pula. Tu macam mana penyakit tak merebak. Tak dibasuh satu hal. Tak basuh dengan air satu hal. Kita pula basuh tangan pun tak ada. Balik kepada asal sifat kebersihan. Sebab tu Nabi kata an-nazaf minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tapi tak membalik pada sunnah. Sunnah dah tak diajar pada kita. Relax sekarang ni banyak benda-benda sunnah. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi tentang basuh tangan, memegang kemaluan dengan tangan kanan pun Nabi larang. Memegang dia pun dengan tangan kanan ni langsung tak layak tuan-tuan. Sekarang ni kita apa tangan kanan kita buat? Kita pun takut dah tuan-tuan. Pasal umat Islam hari ni dia tak kisah dah dengan siapa dia order makan. Dengan siapa yang memproses makanan dia. Dengan siapa yang masak makanan pada dia. Orang yang tak pernah mandi hadap sah. Orang yang tak pernah bersuci. Orang yang tak pernah beristinja dengan cara Islam. Hari ni umat Islam disediakan makanan oleh mereka. Tuan-tuan nak harap bersih hati apa tuan-tuan? Kalau kita pun, makanan kita pun dibuat oleh orang yang tidak pernah mandi hadap sah. Nak bersih apa tuan-tuan? Manusia yang sembah berhala tiba-tiba buat makanan pada kita. Duk sembah berhala, tiba-tiba dia yang buat makanan untuk kita. Kita sembah Allah, dia sembah tokong. Dia buat makanan pada kita. Barakah di mana? Ini yang kita sama-sama kita fikirkan. Nabi kata kalau kamu nak selamat di mana zaman pun, tolong pegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan kata ulama, bermula umat Nabi Muhammad yang menang sampai hari kiamat ialah ashabul hadis. Maka ashabul hadis itu ialah selama mana orang yang berpegang dengan jalan Nabi. Bukan maksud berpegang dengan jalan Nabi ini nak ikut Nabi naik unta. Kalau nak ikut Nabi naik unta, bila nak sampai ceramah tuan-tuan? Maksud berpegang pada hukum syarak, berpegang daripada tindakan, berpegang daripada apa keputusan cara Nabi buat, itu maksudnya berpegang pada hadis. Bukan berpegang kepada hadis jalan Nabi ni kena pakai macam Nabi jubah, ya tidak. Nabi pun tidak memakai jubah setiap hari. Kadang Nabi pakai seluar, kadang Nabi pakai kain, mengikut kepada keadaan. Tiada keluar ia daripada jalan hak. Macam kita ni sekarang duduk dalam masyarakat berbilang bangsa. Takkan kita tak nak ikut Nabi? Nabi pun hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Malah bangsa Nabi, masa Nabi duduk di Madinah, lebih teruk daripada bangsa lain. Sebab pada masa itu Nabi hidup dengan bangsa Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, tengoklah macam Abdullah bin Salam masuk Islam. Tok guru Yahudi, bangsa Yahudi, nama dia Abdullah bin Salam. Pendeta yang sangat terkenal, alim tentang Taurat dan Injil. Bila Nabi Muhammad datang ke Madinah, Abdullah bin Salam ni, dia nak tengok Nabi Muhammad. Dia nak tengok Nabi Muhammad ni betulkah Nabi macam ciri-cirinya yang disebut di dalam Taurat dan Injil. Dia pergi tengok Nabi sampai, orang sambut Nabi. Nabi bersalam, Nabi duduk dengan orang, Nabi peluk orang peluk Nabi. Nabi buat ucapan. Nabi naik di atas untanya, Qaswa. Nabi kata, wahai umatku,
sebarkan salam, jamulah makan, dan semayanglah malam. Abdullah bin Salam kata tidak ada satu pun ucapan yang menyokong Nabi Muhammad, yang memberikan kepentingan pribadi pada Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad kata semua untuk kebajikan masyarakat. Sebarkan salam, jamu makanan. Yang ketiga, semayang malam. Ada tak Nabi kata, sokonglah saya, bekerjalah bersama saya? Tidak ada. Yang Nabi suruh ialah untuk diri kita balik. Abdullah bin Salam kata, yang ni bukan orang biasa, ni confirm Nabi. Akhirnya hari itu juga Abdullah bin Salam masuk Islam. Tuan-tuan, Abdullah bin Salam kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, janganlah kabur dekat dema ya, saya masuk Islam. Kalau dema apa-apakan saya kan. Jadi saya ni ketua dema, saya ni pemimpin masyarakat, pendeta mereka. Kalau Rasulullah kaburkan, apa kata dema kan? Kamu duduk dia diam, kamu duduk di sini, biar aku cakap. Jadi Rasulullah pun cakap kepada orang-orang Yahudi, wahai Yahudi, sahabat-sahabat Yahudi, kamu kenal ke Abdullah bin Salam? Saya pun tak kenalnya, dia mengajar kami pun. Dia pangkat tok guru kami lah. Apa cakap dia kami ikut, apa dia buat kami ikut. Pendek kata, apa yang dia suruh semua kami ikut. Dia ni orang alim kami, wahai Muhammad. Kamu tahu tak, Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Menung tok Yahudi. Sekarang apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Wahai Muhammad, kalau kamu nak tahu, yang tak boleh pakai sekali dia lah. Paling teruk sekali Abdullah bin Salam, kami pun dia pakai dengar pun. Dalam sekelip mata boleh berubah tuan-tuan Yahudi. Dan Nabi pernah hidup dengan mereka, puak-puak Yahudi ni. Bagaimana cara Nabi membuat dan hidup dengan mereka? Kenapa tidak diambil sunnah Nabi itu dalam masyarakat kita sekarang? Nabi pernah hidup dalam satu masyarakat bersama orang yang bukan Islam. Dan kenapa orang bukan Islam di zaman Rasulullah itu menghormati Islam, menghormati Rasulullah, dan jadi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kerana hadis-hadis itu menunjukkan apa-apa perkara yang dikehendaki memperbuatnya, sama ada perkara ibadah, sama ada perkara ibadah. Semua dalam hadis ada. Ya, semua dalam hadis ada. Contoh nak cerita apa ibadah. Nak semayang orang sakit, kita dah belajar. Semayang atas kapal terbang, kita dah belajar. Semayang atas kereta pun kita dah belajar. Apa nak buat kalau jam? Daripada Ipoh, daripada KL, lalu kot Jalan Pang, nak balik apa semua tu jam. Nak sampai ke situ pun jam. Bukan apa jam. Nak semayang tak macam mana kalau tengah jam macam itu. Accident tengah jalan. Keadaan jam huru-hara macam baru ni di Seremban tu. Lori, besi terbalik 4 jam jam. Nak semayang macam mana? Besi berterabur tengah lebuh raya. Kalau dapatlah dekat-dekat pencari besi, tuan-tuan seronok tuan-tuan. Rezeki. Macam mana tuan-tuan nak buat? Semua Islam ajar kepada kita. Nak pergi duduk di ISS. Di angkasa tu. Macam mana nak semayang? Nak pergi panjat gunung Everest, nak semayang macam mana? Semua ibadat ada semua. Tuan-tuan dah tanya pada saya dulu, Ustaz, macam mana nak semayang? Di ISS, susah Ustaz nak semayang. Saya jawab senang, susah pergi. Nak surau 2-3 tangga pun tak larat panjat, nak panjat tempat tinggi. Bila kita pergi jadi apa? Manfaat pada kita, ada manfaat tang mana? Ada manfaat tang mana? Tak ada juga. Apa kita pergi buat apa? Tak ada apa benda. Kalau cakap nak main yo-yo di sana, itu dah dibuat oleh mereka 20 tahun yang lepas. Sebab itu yang Islam mengajar pada kita tentang muamalah, perniagaan Islam. Macam mana nak berniaga di dalam dunia, macam mana nak berhubung kait, macam mana nak berjiran, macam mana kita nak membeli, macam mana nak menjual, macam mana nak buat sistem perjalanan di udara, sistem perjalanan di bumi. Sekarang duk marah ni, duk bergaduh tentang jual murah, tambang murah, semua murah. Kawan ni buat murah, kawan ni buat murah lah, bergaduh dah. Lantak lah tuan-tuan. Jadi kita senang, murah lah kumah.
Komo nak gaduh lah. Tapi janji kami jadi senang terbang. Murah. RM1 kan, RM9 kan, 99 sen. Hak kawan kata free tu kan, menang tuan-tuan. Ya, ini yang kita nak dalam sistem muamalah tu macam mana? Ada tentang monopoli. Dalam Islam ni boleh ke satu-satu orang bermonopoli? Umpamanya benda yang menggerakkan kipas, benda yang menjalankan lampu. Yang menjalankan lampu ni, bolehkah electricity ini dimonopoli? Dalam Islam adakah pemonopolian di dalam elektrik? Macam mana tuan-tuan? Tadi saya jumpa dengan satu Suruhanjaya. Dia kata saya dah minta api masuk rumah saya dah 3 minggu. Masuk sekolah saya. Kenapa sampai sekarang tak boleh? Kalau ustaz-ustaz buat surat tunjukkan sumber rezeki, kita akan hantar. Sehari je. Sebab apa yang boleh mengeras tak nak masuk api sekolah saya? Sebab apa? Sebab kerana adanya pemonopolian. Kita tidak ada pilihan. Nak tak nak pun minta lah juga masuklah api. Bukan masuk free, masuk bayar. Pun tak nak masuk kan. Sebab tu di Amerika ada 5 syarikat elektrik. Hang tak nak masuk, aku pilih ya lu. Hang tak nak supplykan api rumah aku pilih ya lu. Bila ada pemonopolian macam ni tuan-tuan, dia kalau ikut kepala dia ya. Kalau kata nak untung, naik. Sebab tu balik kepada Islam. Pemonopolian tu apa benda? Boleh ke tuan-tuan monopoli satu benda yang semua dipakai oleh rakyat? Bolehkah dipegang pada satu syarikat saja untuk menguasai satu pasaran yang sangat luas dan orang terpaksa pakai benda itu? Ini satu bentuk yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kerana tidak menjaga kepentingan orang yang susah, tidak menjaga kepentingan rakyat yang miskin. Ini yang dikatakan sunnah Nabi tadi. Sunnah Nabi ni nak jaga orang miskin, nak jaga janda-janda miskin, nak jaga orang tua-tua, nak jaga orang yang bila dibuat macam ni, jadi apa? Lepas balik pada asal balik. Dah elok lah dulu kita ada lembaga. Langut-langut naik, dah elok lah. Dulu kan, langut-langut naik, LLM. Kita pergi tukar mulai pula. Sekarang jadi apa? Tuan-tuan cuba tengok handphone tuan-tuan. Ada 5-6 syarikat telekomunikasi. Kan senang pada tuan-tuan. Agak-agak package dia tak menarik, tuan-tuan tukar package lain. Agak-agak package ni mahal, tukar package lain. Package ni pula dia kata 500 SMS percuma. Pakai yang dia pula. Tukar kad saja. Kawan ni pula kata 1000 SMS percuma dan 1000 jam percuma. Loh, dia tuan-tuan. Ini yang pentingnya, kalau ada satu saja syarikat handphone, tak jenuh kita. Semua itulah dengan electricity. Kalau nak diswastakan, buat 5-6 syarikat. Beli kad saya buat kat meter elektrik. Agak-agak kawan sana promosinya bagus, buka kad lama, masuk kad baru. Barulah ada kebajikan. Kalau kita tidak mau membuat macam itu, kalau tidak mau milik negara kan. Tapi sistem sekarang kita ni tidak mengikut kepada sunnah. Bila tidak mengikut kepada sunnah, jadilah macam sekarang. Tidak akan ada benda yang turun. Tidak akan ada benda yang turun melainkan hujan dan hujan. Yang lain semuanya akan naik dan naik dan naik. Yang seterusnya, ilmu di dalam pergaulan. Macam mana nak hidup dalam satu komuniti. Sunnah Nabi. Dan bagaimana nak hidup berseorangan diri dan lain-lain. Dan kata setengah ulama bermula umat yang sentiasa menang ialah orang yang berhadap lawan kerana mempertahankan agamanya. Maka apabila ada seseorang lawan yang memperbuat bid'ah di dalam agama Islam, maka ditolaknya dan dilawannya menurut kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' dan qiyas. Yang kedua, yang dikatakan golongan yang menang itu apa? Golongan yang menentang benda-benda bid'ah. Susah tuan-tuan. Kita ni nak cerita membina binaan di kubur pun susah. Orang bantah. Sedangkan terang-terang hadis Nabi kata tidak boleh membina binaan di kubur. Tak boleh. Kita sekarang binaan sama tinggi dengan meja. Pergi buat pula kerusi pula sebelah kubur. Abang nak baca Yasin. Dia boleh buat bangku. Tak situ.
Dia nak baca Yasin hari Jumaat. Kita tanya macam apa buat. Dia kata makcik ni dah tak larat duduk cangkung Ustaz. Ini buat kursi dia senang baca. Hukum tak boleh buat bangku. Hukum tak boleh pergi buat binaan. Siapa berani tegak? Tegak kalau orang sayang kat arwah, larang kita buat pula. Inilah tanda kasih sayang kita. Iakah dengan membuat pusara, membinaan pusara itu sebagai lambang kasih sayang? Nabi terang-terang kata haram. Tak apa? Tak jalan juga. Susah tuan nak ikut benda. Nak buang benda. Macam kita buat kenduri lepas mati. Kenapa perlu tunggu 40 hari untuk buat? Kenapa perlu tunggu 100 hari untuk buat? Tak bolehkah buat tanpa ada hari-hari? Asal ada duit, buatlah ingat kat orang tua. Silakan. Asal ada rezeki sikit, ingatlah kenduri kat arwah lah, kubur nu, kita buat jamu pokok pahala sampai kat dia. Silakan. Yang Nabi larang, mengikut hari. Pergi pangkah kat kelena 100 hari macam cerita Haji Bakhil. Cukup saja 40 hari makji dia mati, terus pakai seluar pendek. Tu kereta Haji Bakhil. Beli kereta baru terus. Adakah dalam Islam wujudnya angka-angka 40, angka-angka 100 ini? Masih ada lagi orang Melayu kita yang bawa batu nisan pada hari 100. Dipanggil sebagai upacara turun batu. Nak turun batu. Ni hari ni hari turun batu ni. Didukung pula batu macam baby tentang pergi kubur. Ini benda yang kita kena tolak. Dalam agama tak ada. Nak turun batu tu bila-bila masa pun tak apa. Bila-bila masa pun tak kisahlah tuan-tuan nak turun batu nisan. Tak perlu tunggu sampai 100 hari. Baik, dan apabila zahir barang yang tiada hak atas agama. Kalau jelas kelihatan benda tak ada agama itu jelas kelihatan dan dibuat oleh manusia, maka hendaklah dilawannya, dilarangnya, dinasihatinya atau diajar tegurnya. Maka selama mana ia menyangkak dan mempertahankan agamanya daripada segala yang tersebut itu, tiadalah keluar ia daripada golongan yang sentiasa menang. Kalau dia sentiasa membantah benda-benda ini, maka dia adalah golongan yang menang. Walaupun orang tak suka dengan dia. Walaupun orang tak suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, ni yang dengar ceramah saya, yang dengar kuliah, sama ada daripada siaran langsung kita malam ini, ataupun melalui rakaman ni. Banyak orang. Jadi ustaz yang dengar. Jadi tok imam yang dengar, tok bilai yang dengar, tok guru yang dengar. Apa kata kita ubah masyarakat kita ni, di mana-mana saja dia jemput kita. Tuan-tuan di sini tok imam, orang jemput baca Yasin, baca nak pergi umrah. Jangan baca saja. Jangan baca saja baca Yasin tu, cuba buat 10 minit, 20 minit tazkirah. Sebelum baca Yasin. Bagi salah lebih kurang, terima kasih kepada tuan rumah kerana menjemput kita di Mu'asyura untuk sama-sama baca Yasin, meraihkan keberkatan mereka menunaikan umrah. Jadi sebelum kita baca Yasin ni, tuan-tuan nak sentuh sikit tentang perkara-perkara yang bid'ah yang berlaku selalunya di tanah suci, di Mekah, depan Kaabah dan sebagainya. Ceritalah sikit. Ambillah manfaat sikit. Kalau mereka panggil kita baca doa selamat pasal nak sambut hari jadi anak, cerita dekat dia macam mana sambutan secara Islam tu. Adakah sambutan secara Islam dia suruh kita ditiup lilin? Lilin dilarang ditiup sempena hari jadi ke hari apa, tak boleh. Kenapa kita masih lagi mengekatkan adat Kristian dalam sambutan hari jadi anak kita? Cuba kita buat benda-benda itu tuan-tuan. Di mana-mana pun. Kita masuk rumah baru, orang jemput kita baca doa selamat, kita cakap dalam rumah. Mesti mereka dengar. Kalau mereka tak dengar, siapa nak baca doa? Ustaz, tak payah buat ceramah Ustaz, tolong baca doa je. Tuan-tuan baliklah. Apa baca aku pun tak mau. Buat ceramah sikit dalam 5 minit. Jangan panjang sangat, 2 jam setengah. Air kepil tu cayak habis dah. Tu air sirap tu tak ada dah, air cube tak ada dah. Dalam 5 minit, 10 minit jadilah. Tadi saya baca doa selamat pada pejabat lawyer. Pagi-pagi buta dia tuan. Mereka buat doa selamat. Ceramah sikit. Dengan lawyer sana ada, lawyer sini ada, India apa ada, dia punya kerani Cina apa ada. Ceramah.
Apa peranan lawyer, apa benda hak lawyer boleh lawyerkan, apa benda yang tak perlu dilawyerkan. Jadilah, jangan baca doa saja. Kita nak buang benda-benda ini, yang bid'ah ni. Maka kita mempertahankan itu, memperjuangkan Islam itu, dipanggil Mansurin. Yang ketiga, siapa golongan berjaya? Golongan berjaya ialah golongan yang menghadapkan dirinya dan memutuskan dirinya bagi ibadat sahaja dan tak ada campur dengan bicara dunia. Ini golongan yang berjaya. Nombor 3. Piala Thomas kah, Uber kah, mampu apa lah, aku tak kisah apa. Ya aku fikir aku nak semayang, aku nak baca Quran, langsung tak campur benda-benda lain. Dia pun ada juga tuan-tuan. Kita jumpa dengan dia di China tu, Sichuan apa semua, teruk ke bumi tu. Ya ke? Bila berlaku? Tak tahu lah. Dok, dia tak tahu tuan-tuan. Gamak-gamaknya gempa bumi belakang rumah dia tak tahu. Ni langsung tak campur ni, benda dunia ni. Dia kerja dia ibadat saja. Ada ni. Kita kata dekat dia, Myanmar pun banyak. Dia UNESCO kata 66,000 sampai 120,000 jangkaan mati. Apa benda tu? Dia kata taubat. Tak, aku tanya Myanmar tu benda apa? Dia tanya lah. Langsung tak tahu tuan. Kita ingat Myanmar dia tahu apa. Myanmar pun dia tak tahu. Yang dia tahu ni kerja dia semayang. Kata ulama yang ni pun golongan menang juga. Kalau ada lah tuan-tuan. Dia tak ambil tahu langsung. Benda haram kah, benda maksiat kah, apa benda pun tak tahu. Kalau isteri dia masuk hospital, dia nak buka dapur gas pun tak erti. Nak goreng lauk pun tak pandai. Dia pergi panggil kawan dia, Mat, hang pandai buka dapur, Mat. Kenapa? Aku nak goreng ikan pun tak erti. Tak pernahnya pergi ke dapur. Yang dia pergi apa? Makan dia. Makan dia pandai. Tapi nak masak-masak dia tak tahu. Nak guna rice cooker kah, microwave kah, apa semua dia tak erti pun. Dia tekan microwave tu, dia lari ke depan. Apa pula ni? Apa benda ni dia takut tuan-tuan. Ni jenis yang nombor 3 ni. Jenis langsung tak tahu apa. Kerja dia kerja untuk akhirat saja. Tuan-tuan nak sebut golongan apa? Maka sekalian orang yang tersebut pada keterangan di atas disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang sentiasa berjaya. Tiada siapa boleh bagi mudarat kepada mereka. Tiada siapa yang boleh menyamai mereka dan meninggalkan mereka itu, dan mereka sentiasa akan menang. Jadi tuan-tuan, ada 3 golongan yang Nabi kata kita akan menang. Yang pertama, golongan yang mengikut sunnah Nabi. Yang kedua ialah golongan yang sentiasa menentang benda-benda bid'ah. Dan yang ketiganya ialah orang yang tak campur dengan dunia. Kerjanya untuk ibadat saja. Baik, masalah terakhir. Tinggal diam di negeri Syam dan berumah tangga di dalamnya itu, ada Nabi kita tunjukkan bagusnya. Kerana sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, di manakah tempat tinggal yang terbaik selepas Madinah, selepas Mekah? Maka ditunjukkan oleh Nabi negeri Syria, dan tiada dihalalkannya tempat negeri lain. Ulama-ulama berbincang antara Mekah, Madinah, mana paling baik? Mana paling baik? Tinggal di Madinah ke tinggal di Mekah? Ada setengah ulama kata tinggal di Madinah lebih baik. Sebab Nabi pun tinggal di Madinah. Nabi pun wafat di Madinah. Dan jasad Rasulullah tidak dibawa balik ke Mekah untuk dikebumikan. Sebaliknya dikebumikan di Madinah. Menunjukkan bahawa Madinah lebih baik daripada Mekah. Ada pula yang kata Mekah lebih baik daripada Madinah. Sebab di Mekah tu ada Kaabah dan sebagainya. Tetapi jumhur ulama kata Madinah kata elok. Lepas tu mari Mekah. Lepas Mekah tu apa? Disebut di sini Syria. Ada tak kami nak pindah sana? Tak payahlah, tuan-tuan duduklah di sini. Ini tempat lahir kita. Tapi kalau nak pergi mengaji ke, ataupun nak bercuti ke, nak melancong melawat ke, pergi Syria. Orang perempuan Syria baik-baik. Nah, baik tuan-tuan. Tak ada duit bolehlah nikah sana. Mahal tuan-tuan, 100,000 tak kurang.
Nak beli Honda Accord ke Syria? Pula. Al-Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah aina ta'muruni qala ha huna wa na'a bi yadihi nahwa syahid. Sahabat saya nikah dengan orang Syria seorang. Nah, dia pergi mengaji di sana, kahwin dengan orang Syria seorang. Tahun 2 kali kena balik. Perjanjian dia tahun 2 kali kena bawa balik ke negeri dia. Duit ada ke duit tak ada, perjanjian kena balik susah. Ya. Memang tegaklah Pak Arab. Tapi perjanjian kena balik. Ini perjanjian sebelum nikah. Ya, perjanjian sebelum nikah. Jadi yang mana belum nikah boleh buat perjanjian. Abang, kalau abang nak kahwin dengan saya, awak kena nak kahwin dengan kita tak nak masak tau. Ini perjanjian belum kahwin. Awak kan sekarang ni orang kalau bercinta semua guna awak menyampah tengok-tengok. Awak kalau awak nak kahwin dengan kita tak nak masak tau. Perjanjian kita tak nak masak, kita tak nak basuh kain, kita tak nak kemas rumah tau. Jadi kalau perjanjian macam itu kena ikutlah. Kalau awak nak kahwin dengan kita tak nak masak, kita tak nak basuh kain, kita tak nak buat kerja apa pun tak nak. Itu kamu nak apa? Nak menampuk. Jadi kalau tuan-tuan setuju, okey, you tak payah masak pun tak apa. I cari pembantu rumah. Boleh? Itu perjanjian. Itu kalau orang perempuan nak buat perjanjian. Belum kahwin. Boleh? Ataupun adanya lebih ganas lagi tuan-tuan, perjanjian dia apa? Awak tak boleh kahwin lain kalau nak kahwin dengan kita. I tak rela dimadu. Boleh juga. Sign agreement, tak boleh kahwin. Setengah orang dia tak tahu. Silap saya beritahu lah malam ni. Kan? Tapi itu perjanjian sebelum kahwin. Kalau kontrak itu dipersetujui, kena setuju lah tu. Baik, kata dia daripada Bahzi bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya. Di sini dia sebut neneknya. Nenek ni bukan bahasa kita. Nenek ni bahasa lama. Di sini sebut jaddihi. Jaddun maknanya ialah datuk. Kalau jaddihi maknanya datuknya. Tapi dalam translate-nya dibubuh neneknya. Bukan nenek perempuan. Kalau nenek perempuan jaddah. Kalau nenek laki-laki, datuk laki-laki jad. Jadi kalau tuan-tuan hari ini dapat gelaran datuk, pasal dapat cucu, janganlah panggil datuk. Sebab ramai dah datuk panggil jad. Jad maknanya datuk. Ni Tok Wan dah balik. Jangan panggil Tok Wan. Semua orang Tok Wan lah. Panggil Jad. Mai dekat Jad. Mai dekat Jad. Lambung. Lambung baby. Ya, Jad. Datuk lambung baby. Saya. Tengah lambung tu handphone bunyi. Halo, lupa nak sambung tu. Ni pun Datuk pun lupa juga. Jadi laki-laki dipanggil Jad. Kalau perempuan Jaddah. Sebab tu di Mekah, di Arab tu nama Jeddah. Jeddah tu nenek perempuan. Sebab di situ ada kubur makam Siti Hawa. Makam Hawa tu dikebumikan di situ. Sebab tu dipanggil Jeddah, nenek perempuan ada di situ. Jadi opah-opah di belakang tak payahlah panggil opah dah, panggil Jeddah. Jangan tambah haram je. Tambah haram jadi ikut lain. Baik. Katanya telah berkata aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di manakah Tuhan hamba suruh hamba tinggal diam di tempat yang baik?" Jawab Nabi, "Di sana." Dan Nabi tunjukkan di negeri Syam. Jadi tuan-tuan yang mana belum pergi ziarah Syam, pergilah tengok. Banyak sangat makam-makam Rasul dan Nabi dan sejarah-sejarah di negeri Syam. InsyaAllah dia akan buat lawatan ke Syam. Ini bukan promosi pula. Bulan 3 tahun depan. Ke Baitul Maqdis, ke Jordan, ke Syam. InsyaAllah. Ke Syria. Nak tengok melawat, bawa pelajar-pelajar Al-Barakah saya ni untuk kita nak tengok sejarah-sejarah. Termasuk pergi ke Baitul Maqdis kalau Allah Ta'ala izinkan. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin.